الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan tuan-tuan, puan-puan dengan saya. Dan saya pula kali pertama hadir ke masjid ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kita dapat mengeratkan silaturahim. Niat kita datang ke masjid ini pertama sekali kita nak menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan solat fardu. Alhamdulillah, kita dah selesaikan salah satu daripada 5 waktu tersebut. Kemudian dengan niat kita hadir ke masjid ini, kita datang untuk bertemu dengan sahabat-sahabat kita, ataupun dengan niat dulu aku tak pernah tegur dia, aku datang, aku nak eratkan balik hubungan yang dah terputus. Jadi Allah pertemukan kita sekali lagi dan kita dapat 2 pahala tersebut. Jadi alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat tersebut yang boleh menyampaikan kita kepada masjid, iaitu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi seluruh umat manusia, yang mana seluruh manusia daripada Nabi Adam sampailah Nabi Isa alaihissalam, dan termasuk umat akhir zaman ini akan duduk di bawah liwaul Muhammad, iaitu akan duduk di bawah panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang beriman, bagi yang tidak beriman, kita juga mengharap syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda juga adalah Sayyidul Anbiya dan Sayyidul Mursalin, iaitu ketua bagi para nabi dan ketua bagi seluruh para rasul. Jadi orang yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah sekali lagi kerana Allah menjadikan kita ini umat akhir zaman, iaitu penutup bagi seluruh umat, yang mana selepas ini tak ada umat lain datanglah. Kalau ada umat lain, pastinya dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan mungkar kita ini akan jadi buah mulut umat
umat yang akan datang. Tapi Allah memuliakan umat akhir zaman ini dengan datangnya baginda Nabi SAW ini. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah memutuskan baginda Nabi SAW, dan kita menumpang keberkatan yang ada pada baginda Nabi SAW. Seterusnya, barisan EJK Masjid As-Siddiq. As-Siddiq ni yang benar. Kita ambil sempena gelaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana apa? Setiap apa yang dipertuturkan, kita nak saya bahas sikit tentang As-Siddiq. As-Siddiq ni maknanya yang membenarkan. Kenapa Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq? Kerana apa saja yang Rasulullah cakap, apa saja yang Rasulullah buat, apa saja yang Rasulullah ikrarkan, apa saja yang Rasulullah diamkan, semua Sayyidina Abu Bakar membenarkan. Dia akan cakap, ya Rasulullah, apa saja yang datang daripada engkau, aku benarkan. Apa yang engkau katakan, apa yang engkau buatkan, apa yang engkau ikrarkan, sedikit pun tidak ragu-ragu datang daripada hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah menggelarkan Sayyidina Abu Bakar ni dengan gelaran As-Siddiq, membenarkan. Kalau Sayyidina Umar Al-Faruq membezakan antara kebatilan dan kebaikan, kejahatan dan kebaikan. Jadi alhamdulillah kita duduk di masjid ini, jadi kita meraihkan program-program di Masjid As-Siddiq ni. Jadi kita meraihkan barisan EJK As-Siddiq ni, dan kita patut mengucapkan terima kasih kepada EJK Masjid ini kerana sentiasa menjalankan program-program di masjid ini untuk mengimarahkan masjid ini. Seterusnya, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi sebelum saya mulakan, saya cerita sikit tentang diri saya supaya kita dapat berkenalan. Nama saya Nur Farid bin Nur Zilan, berasal di Tambun, sekarang menetap di Lahad, dan mengajar di Sekolah Kebangsaan Kampung Pasir Putih di Pengkalan, Seksyen 18. Anak kepada pesara polis, tapi arwah ayah dah meninggal. Pendidikan awal di SK Methodist Tanjung Rambutan depan Hospital Bahagia. Kemudian melanjutkan sekolah menengah di Madrasah Idrisiah Bukit Jandan depan Masjid Budiah. Kemudian Kolej Islam Darul Ridwan, sekarang USAS di Kuala Kangsar. Kemudian alhamdulillah Allah menyampaikan, Allah memberi peluang kepada saya untuk menjejakkan kaki ke bumi Anbiya di Jordan. Dan universiti yang saya belajar itu adalah namanya Universiti Mu'tah. Betul-betul tempat kawasan bekas kawasan peperangan Mu'tah. Yang mana peperangan Mu'tah ini Nabi tak join, Nabi tak sertai. Tetapi Nabi dah lantik dah, kamu 3 orang, kamu akan jadi panglima perang. Kalau kamu mati di medan perang, kamu akan jadi pengganti kepada dia. Kalau kamu pula yang syahid, kamu pula yang akan jadi pengganti. Jadi Nabi dah isyarat dah, seorang, yang mana seorang itu akan mati, selepas itu diganti pula dengan sahabat dia yang lain. Lepas tu kamu akan mati, pasti akan mati, diganti pula dengan sahabat yang lain. Jadi Nabi dah isyarat dah kepada 3 orang sahabat ni, iaitu Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harithah. Ini 3 panglima perang yang berperang di medan Mu'tah. Dan semasa berlakunya peperangan Mu'tah tersebut, Nabi ada skrin cerita tentang sahabat tengah berperang. Dia ni dah meninggal, dia ni dah syahid, dia ni. Umpama kita nak buat slide show, kita terang dekat slide show, dekat skrin, ni sekian. Nabi ketika itu berada di Madinah. Perjalanan daripada Mu'tah dari Jordan ke Madinah mengambil masa, kalau naik bas sekarang mengambil masa 2 kali subuh. Alhamdulillah Allah memberi peluang juga saya untuk mengerjakan umrah pada ketika itu sebelum pergolakan Mesir dan pergolakan di negara Syria. Jadi Allah beri peluang untuk saya dan sahabat-sahabat lain untuk melakukan umrah ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, saya diminta untuk
berkongsi dengan tuan-tuan ini berkenaan dengan kitab Penawar Bagi Hati. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan pernah belajar. Jadi saya bagi tahu awal kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan mengajar, tapi saya membaca kalam-kalam yang telah ditulis oleh ulama kita, iaitu Al-Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indusi Al-Mandili. Saya tolong baca sahaja karangan beliau, yang mana sama-sama kita mengambil manfaat. Dan setiap tulisan yang ada di dalam kitab Syekh ini adalah bukan saja saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tapi khususnya untuk teguran kepada diri saya sendiri. Kita berkongsi sama-sama, dan saya bagi tahu sekali lagi bahawa saya bukan mengajar, saya hanya berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang ilmu yang telah dikarangkan oleh Syekh kita, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indusi Al-Mandili. Dia berasal daripada Indonesia. Jadi kita tahu bahawa ulama-ulama Nusantara ni banyak yang duduk di Mekah. Jadi tak boleh kita nafikan bahawa Islam ini boleh sampai ke negara kita ni disebabkan apa? Disebabkan perjuangan para ulama terdahulu. Mereka duduk 20 tahun, 30 tahun di Mekah, dah hadam semua ilmu, dan mereka balik untuk menyampaikan kepada masyarakat. Secara ringkasnya, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili ini, beliau adalah ulama Nusantara yang telah diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi ketika itu, dan beliau diberi peluang untuk mengajar di Mekah. Kalau hari ini tuan-tuan, orang Malaysia yang boleh mengajar di Mesir, siapa yang pernah pergi ke Mesir, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak di Al-Azhar tu ada satu masjid yang disebut sebagai Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar ini pada tiang-tiang dia tu, tiap-tiap tiang tu ada syekh yang akan ajar. Jadi di Malaysia ini ada 2 orang muda ustaz yang telah diangkat, Allah angkat darjatnya, iaitu dilantik ataupun dibenarkan untuk mengajar di Masjid Al-Azhar. Jadi orang Malaysia. Jadi tak mustahillah pada ketika itu Syekh Abdul Qadir ini dibenarkan oleh kerajaan Arab Saudi untuk mengajar di Masjidil Haram. Kalau tuan-tuan yang dah pernah pergi buat umrah ataupun buat haji, tuan-tuan tengok pada tiang-tiang dalam Masjidil Haram pasti ada kerusi dan meja. Itu untuk tiap-tiap syekh dia ada. Kat situ satu tiang tu ada tentang bab sirah. Tiang ni ajar, syekh ni akan ajar bab tafsir Al-Quran. Tiang ni ajar bab hadis. Jadi pada ketika itu, zaman Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini, dia dibenarkan untuk mengajar di Masjidil Haram. Bila ulama Nusantara yang berbangsa Melayu ni dibenarkan untuk mengajar di Masjidil Haram, maknanya dahsyatlah ilmu dia, tuan-tuan. Kita kalau nak jadi ulama, tuan-tuan, maknanya ulama yang taraf rendah lagi lah, sekurang-kurangnya kena hadam, minimumnya kena hadam 12 cabang ilmu agama. Yang paling wajib adalah bahasa Arab. Jadi mereka ni, ulama Nusantara ini memang dah duduk sana 20 tahun, 30 tahun, dan diiktiraf. Syekh-syekh Arab ni memberi gelaran kepada orang kita yang alim ini dengan gelaran al-alim, al-alama, lepas tu syekh ataupun habib. Jadi diberi gelaran itu kerana kealiman mereka dalam satu ilmu. Dia tak boleh tiba-tiba datang, contoh saya datang hari ni cakap aku ni Syekh Nur Farid, tak boleh. Sebab itu adalah adab kita dengan guru. Yang bagi gelaran kita itu adalah guru kita. Kerana apa? Guru itu dapat pandang pada kita ni bahawa kita dah capai tahap ilmu yang telah disusun oleh para ulama. Memang dia dah hadam betul-betul. Kalau setakat baca macam saya akan baca ni pada tuan-tuan, itu bukan lagi. Sebab itu saya di awal-awal peringkat awal saya katakan kepada tuan-tuan
bahawa saya hanya membaca, berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan bukan saya mengajar. Sekadar apa yang saya pernah belajar dan saya akan sampaikan kepada tuan-tuan insya-Allah. Jadi itu serba ringkas. Serba ringkas. Dan Syekh Abdul Qadir, pengarang kitab Penawar Bagi Hati ini, dia berakidahkan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan risau-risau. Tuan-tuan nak faham senang je. Kita masuk sikit. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, dia takkan lari dari pelajaran sifat 20 Allah Ta'ala. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, sampailah habis. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Syekh Abdul Qadir ini dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kita lah. Jadi tuan-tuan tak payah celaru, boleh ke aku tak nak buat angkat tangan masa Allahu Akbar. Tak payah. Ikut yang tuan-tuan dah belajar dengan mazhab Syafi'i daripada guru-guru yang tuan-tuan pernah belajar. Kalau tuan guru dulu yang tuan-tuan belajar dengan dia kata mazhab Syafi'i kena baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah itu kena baca kuat. Tak payah keliru dah. Ada mazhab lain datang, ustaz, tak payah baca bismillah pun tak apa, macam Masjidil Haram. Tak payah keliru. Jadi ulama kita dah pandukan kita, dan hari ini kita nak belajar sedikit salah satu kitab daripada karangan para ulama Nusantara, iaitu karangan daripada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indusi dan Al-Mandili. Itu gelaran. Al-Mandili ini pun tempat kelahiran dia. Itu pun gelaran itu pun diberi oleh guru kita. Contoh macam saya belajar di Jordan. Jordan ada satu nama dia, tempat daerah tu Al-Karak. Karak, kalau kita di Pahang lah Karak kan. Di Jordan ada satu nama Karak. Jadi kata saya belajar dengan seorang guru ni, dia akan bagi, Ustaz Nur Farid bin Nur Zilan Al-Karaki. Sebab apa? Tempat kita pernah belajar. Tapi saya tak dapat gelaran tu lah, sebab belum capai tahap ilmu yang telah dianjurkan. Sekurang-kurangnya 12 cabang ilmu kena belajar. Jadi saya tak dapat tu, dan tak nak pun, takut jadi fitnah kepada diri sendiri. Dan digelarkan di belakang itu dengan contoh, saya berasal daripada Lahad, Al-Lahadi. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini berasal daripada satu tempat di Indonesia, iaitu Al-Mandili. Mandil. Jadi diberi gelaran itu oleh gurunya tersebut. Jadi tuan-tuan, rasanya kita boleh masuk berkenaan dengan kitab Penawar Bagi Hati. Jadi kita baca pendahuluan apakah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Kalau tuan-tuan rasa tak selesa, tak faham, saya bagi tahu awal-awal, tuan-tuan boleh mencelah, tak ada masalah. Yang ada di hadapan saya ini adalah lebih kurang ibu dan ayah saya dan abang-abang saya, insya-Allah. Ada yang salah tak kena tegur. Saya percaya di hadapan saya ini adalah di kalangan guru-guru ataupun tuan-tuan guru ataupun alim ulama, insya-Allah. Baik, kita baca pendahuluan sikit. Qala al-muallifu rahimahullah taala. Kata pengarang yang pertama, ketahuilah. Ini pendahuluan bagi kitab Penawar Bagi Hati. Ketahuilah olehmu. Kalau tuan-tuan beli kitab ni, dia akan translate dan mengikut bahasa lama. Nanti saya cuba sedaya upaya untuk sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan bahasa moden sekarang. Baik, insya-Allah, doa-doakan. Yang pertama, ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu tasawuf, kitab Penawar Bagi Hati ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini berkenaan dengan ilmu tasawuf. Islam, saya nak bagi tahu tuan-tuan, Islam bukan terpecah kepada banyak cabang, tidak. Dalam Islam kita kena belajar tiga perkara ini yang paling besar. Dalam Islam ada tiga perkara yang perlu kita belajar, iaitu perkara ini perkara yang paling besar dalam Islam. Yang pertama, ilmu akidah.
ilmu apa tu? Ilmu kepercayaan, percaya kepada Allah Taala, percaya hari kiamat, rukun iman lah senang cerita, ilmu akidah. Itu kena wajib belajar. Ni fardu ain. Bila disebut fardu ain, bukanlah fardu ain tu kena belajar solat, kena belajar, iaitu memang termasuk. Okey, cabang dia adalah yang pertama kena wajib belajar fardu ain, iaitu ilmu akidah. Yang kedua ilmu fiqh. Fiqh ni yang berkenaan dengan hukum hakam. Hukum hakam, iaitu yang ni halal, yang ni makruh, yang ni harus, yang ni sunat, yang ni tak boleh, yang ni haram, tak boleh. Itu ilmu fiqh berkenaan dengan apa dia? Ilmu hukum hakam. Yang kita tahu lah, arak-aram, berzina dosa besar, berniaga dengan cara riba salah, tak boleh. Kita tahu hukum hakam tersebut. Dan lagi satu adalah iaitu berkenaan dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Kadang-kadang orang yang kononnya mengaku ahli sufi, saya bukan nak mengatakan ahli sufi ni tak betul. Kadang-kadang dia menolak ilmu tauhid, dia menolak ilmu fiqh, dia terus nak masuk ilmu tasawuf, jadi ahli sufi, zikir banyak. Tuan-tuan tahu tak, ada orang yang berzikir banyak, dia masuk neraka. Kenapa? Dia tak nak belajar, hadam betul-betul ilmu fardu ain lain, iaitu ilmu fiqh dan ilmu akidah. Ilmu akidah pula dia belajar tapi ambil yang sisat. Jadi tak boleh. Dia mesti belajar kepada ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Fiqh ni ada 4 yang besar, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kita Malaysia tak payah campur aduk, kita belajar tentang mazhab Syafi'i dan ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Jadi kata pengarang, ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Ilmu tasawuf ni kita nak kenal apa? Kita nak didik hati kita. Hati kita ni kadang-kadang jadi keras, kadang-kadang jadi tak nak ikut cakap orang, tak nak ikut cakap ibu ayah kita. Kadang-kadang hati kita ni lembut. Ada satu minggu kita ni rajin datang ke masjid. Minggu depan pula, minggu lepas aku dah datang dah masjid penuh, minggu ni tak payahlah. Jadi terbalik pula hati kita. Antara doa kita nak selamatkan hati kita yang Nabi ajar apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuan-tuan, kalau lepas solat jangan miss ataupun jangan tinggalkan, jangan tak baca doa. Baca supaya apa maknanya? Kadang-kadang kita baca kita tak tahu kan. Apa maknanya? Ya Allah, jangan engkau bolak-balikkan hati kami setelah engkau memandukan hati kami dan diri kami kepada hidayah-Mu. Kita minta supaya Allah ni jaga sungguh-sungguh hati kita ni, supaya di pertengahan jalan untuk kita dapat hidayah Allah Ta'ala tu, supaya hati kita ni tak berpaling daripada akidah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri. Kalau dalam bahasa Arab, kelakuan yang terpuji ini adalah kelakuan ataupun sifat mahmudah. Segala sifat baik termasuk dalam sifat mahmudah. Sabar, iaitu bersyukur. Qanaah, qanaah ni cukup dengan apa yang ada pada kita. Jadi contohnya kita kerja kerajaan ataupun kerja sendiri, ini pesanan untuk diri saya juga yang mana apa yang ada sekarang pada kita, kita dah ada rumah, kita dah ada kereta, kita dah ada pakaian cukup yang tidak mencacatkan pendirian kita, maka cukuplah. Tak perlu tambah-tambah sehingga takut kita bila kita tambah hutang, jadi fitnah kepada diri kita bila kita mati nanti. Si fulan ni ada hutang dengan aku. Kerana nak dapat kemewahan harta, dia sanggup berhutang masa hidupnya, dia sanggup berhutang dengan orang ni, bila mati dia jadi fitnah bagi si jenazah dan menjadi fitnah bagi ahli keluarga. Dia ni banyak hutang dengan aku, dia tak bayar lagi 10 tahun lagi, aku tunggu dia janji dia tak nak bayar. Jadi qanaah ni melatih diri kita supaya sifat sederhana. Baik.
Jadi sifat mahmudah ini adalah sifat-sifat yang baik semua. Nabi dah ajar banyak dah tuan-tuan. Contoh, kita kalau nak berkasih sayang, supaya saya percaya bahawa setiap perkahwinan dia ada pergaduhan sedikit dengan isteri dengan suami, itu biasa. Nama perkahwinan pasti ada perkelahian antara isteri dan suami. Tapi macam mana Nabi ajar untuk melahirkan supaya tidak berlaku pergaduhan antara suami dengan isteri tiap-tiap hari macam mana? Antaranya sunnah Nabi buat apa? Tiap-tiap hari sebelum Nabi pergi keluar berdakwah, Nabi akan peluk isteri dia, cium dahi isteri dia. Semua. Nabi dikatakan oleh ulama, setengah ulama ada yang kata Nabi ini ada 11 orang isteri, ada yang kata 9 orang isteri. Nabi akan tiap-tiap pagi Nabi akan pergi semua rumah isterinya, akan buat seperti begitu. Maknanya apa? Bila dapat dah kapal peluk tu, maka kasih sayang tu akan timbul. Ini antara sifat baik yang Nabi ajar kepada kita. Contoh minum, dalam hadis dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah diceritakan bahawa satu hari Sayyidatina Aisyah baca kopi pada Nabi. Maka Nabi pun minum. Kalau Nabi minum pada hari-hari yang lain, Nabi akan minum habis, walaupun setitik takkan ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tapi hari itu Sayyidatina Aisyah ni dia bagi kat Nabi minum. Dan bila Nabi dah keluar pergi berdakwah, Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi yang paling muda, melihat dalam cawan tu ada saki sikit, saki baki sikit, air yang diminum oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Tak ada maknanya Nabi tak minum habis. Maka Sayyidatina Aisyah ambil minum. Rupanya Sayyidatina Aisyah lupa letak gula. Akhlak yang diajar oleh Nabi SAW ketika itu apa dia? Nabi tak cepat melenting kalau isterinya masak ataupun isterinya basuh basuh air, kalau tak cukup syarat. Maknanya Sayyidatina Aisyah bancuh air kopi tak cukup syarat, maknanya tak cukup gula ataupun tak diletakkan gula. Nabi tak cepat melenting. Nabi tinggalkan dan Nabi keluar. Dan bila Sayyidatina Aisyah minum, menjadi iktibar pengajaran kepada Sayyidatina Aisyah supaya lepas ni letak gula. Itu cara teguran Nabi kepada isteri SAW, isteri Nabi Ummahatul Mukminin. Tengok Nabi tak cepat melenting. Seorang sahabat tanya, satu hari seorang sahabat pergi setiap rumah isteri Nabi. Dia tanya soalan yang sama. Wahai Ummul Mukminin, seluruh isteri Nabi kita panggil Ummahatul Mukminin. Di akhirat nanti, kalau Allah takdirkan kita minta sangat-sangat kepada Allah Ta'ala supaya Allah masukkan kita semua ni dalam syurga. Dalam syurga nanti kita akan jumpa dengan ibu orang mukmin. Siapa dia? Seluruh isteri Nabi kita panggil Ummahatul Mukminin. Jadi seorang sahabat jumpa setiap rumah Nabi, isteri-isteri Nabi pergi jumpa, kan? Sahabat ni tanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Nabi dalam rumah? Pergi ke rumah isteri kedua Nabi, tanya yang sama. Sampailah habis rumah isteri Nabi, semua isteri Nabi cakap apa? Engkau tak baca Al-Quran ke wahai sahabat Nabi? Aku baca. Itulah akhlak Nabi. Semua isteri Nabi, daripada isteri pertama sampailah isteri yang terakhir, semua jawab bahawa akhlak Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Ulama mengatakan Nabi ni Al-Quran bergerak. Kat mana-mana akan datang wahyu dan Nabi akan menyampaikan. Baik, itu baru yang pertama tuan-tuan. Atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesarkan diri. Dalam bahasa Arab disebut sifat yang tak baik ini disebut sebagai sifat mazmumah. Saya teringat pepatah Arab mengatakan al-hasud la yasud. Orang yang ada hasad dengki tak boleh jadi pemimpin. Orang yang ada hatinya keras hati, iri hati, dengki, hasad, busuk hati, dia tak boleh jadi pemimpin. Sebab apa? Lagi dia jadi pemimpin, lagi tu dia benci ke orang. Jadi kata ulama ini kelakuan yang dicela, seperti dengki dan membesarkan diri. Saya duduk depan ni tuan-tuan, saya takut. Memang takut sangat-sangat. Tambah pula ajar kitab penawar bagi hati. Takut sebab apa? Tuan-tuan ingat yang duduk depan ni dia tak ada rasa riak.
Dia akan datang timbul rasa riak, ya Allah, aku ni dah hebat dah boleh ajar orang. Syaitan duk cucuk duduk depan ni kan. Syaitan duk cucuk, tak apa, nanti kau dah jadi besar, orang isteri sekadar ni kenal kau akan jadi diangkat. Jangan main. Ulama ataupun golongan yang menyampaikan inilah yang akan diazab oleh Allah SWT di hadapan. Maksudnya yang terawal yang akan diazab oleh Allah SWT adalah orang yang menyampaikan. Tapi bila dia menyampaikan kebenaran, insya-Allah, dan orang sekelilingnya melakukan apa yang disampaikan itu dengan cara yang baik, insya-Allah semua akan dapat pahala berkongsi bersama. Hatta malaikat akan menyebut ayah kita. Kata dalam masjid ni ada seorang nama Ali bin Abu. Jadi malaikat nak tulis keberkatan kepada dia ni, Ali bin Abu ni, bukan malaikat tulis Ali saja. Ya Allah, kau tolong ampunkan dosa Ali. Tak. Tapi malaikat akan tulis kebaikan tu bersama ayah dia. Ya Allah, Ali bin Abu. Maknanya tuan-tuan datang, pahala tu dikongsi bersama dengan mak ayah tuan-tuan yang telah meninggal dunia. Jadi macam ni saya bagi kepada tuan-tuan, macam ni tuntutlah ilmu sampailah kita tak ada nanti, insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan boleh terima boleh baik. Dan ada pun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengosongkan hati. Faedah ni maknanya apa yang kita akan dapat daripada belajar tentang hati ni. Apa dia? Menyampaikan ia kepada mengosongkan hati daripada yang lain, daripada Allah daripadanya, iaitu Allah SWT, dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Yang ini yang kita maksudkan kepercayaan kepada Allah SWT. Jadi satu hari malaikat Jibril datang dalam keadaan wajah manusia, mengajar kepada sahabat-sahabat ini. Dia tanya, dia datang kepada Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma huwal iman? Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa dia tu iman? Dan Nabi sebut satu persatu, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, sampailah qada dan qadar. Nabi ajar sehinggalah habis persoalan itu. Lalu ditanya, Rasulullah tanya, ya Umar, kau tahu tak siapa tadi yang datang? Aku tak tahu, melainkan engkau dan Allah saja yang tahu. Sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril, mengajar kita semua tentang iman. Maknanya ketika itu malaikat Jibril datang mengajar sahabat dan Nabi tentang iman tu apa? Iaitu kita kena kosongkan diri kita ni daripada benda-benda yang kullama siwallah, yang selain daripada Allah. Kita letakkan hati kita tu berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan percaya benda lain. Sebab itu tuan-tuan yang tiap-tiap hari datang, tiap-tiap minggu datang solat Jumaat, apa kata Tok Khatib di khutbah kedua? Marilah sama-sama kita beriman ataupun kita mengikut kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini apa dia? Dia antara akidah yang diajar oleh para ulama kita adalah kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tak boleh setarakan Allah dengan makhluk, dan makhluk takkan setara dengan Allah SWT. Mana dalilnya Ustaz? Ada tiap-tiap hari tuan-tuan dan puan-puan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil dia tak susah. Budak-budak pun boleh baca. Qul huwallahu ahad. Iaitu katakanlah ya Rasulullah, katakan dekat kaum Yahudi ni, aku ni tunggal, tak ada Tuhan lain. Allahus samad. Aku ni juga tunggal. Kemudian aku ni tak perlukan siapa-siapa untuk hidup. Aku memang tunggal, tak perlukan bantuan daripada malaikat, tak perlukan bantuan daripada manusia, tak perlukan bantuan daripada makhluk-makhluk. Aku ni memang ada. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Dan aku ni takkan beranakkan pewaris aku. Pewaris apa? Aku takkan bagikan kekuasaan aku takkan bagikan kemuliaan aku ini kepada siapa-siapa pun. Aku yang mulia. Dan aku pula bukanlah dilahirkan. Aku tak ada mak ayah, aku tak ada ibu.
itu Allah SWT nak menceritakan bahawa kita kena tekad betul-betul, kita kena hadam betul-betul, kita kena simpan betul-betul iman kita bahawa la syarikalah, Allah ini takkan disyirikkan dengan siapa-siapa, tidak akan sama dengan siapa-siapa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan aku ini takkan sama dengan makhluk ini takkan sama. Itu kepercayaan dan akidah yang diajar oleh ulama-ulama kita yang berlandaskan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi boleh tak kita kata Allah ni duduk di atas arasy? Kita masuk sikit. Sebab dia bila bab hati ni, kata pepatah Arab, al-aqlus salim fi jismis salim, akal yang waras. Bila akal waras ni kita kena fikir Allah ni hanya tunggal saja, tak boleh disyirikkan dengan siapa-siapa, maka seluruh tubuh badan kita ni akan selamat, kata pepatah Arab. Maka kita nak katakan bila berkait dengan hati ini, kita percaya yang mengawal segala pergerakan kita, yang memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, yang menggerakkan seluruh anggota kita ini, tiada Tuhan lain dah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah dah ajar daripada dulu sampailah Nabi Isa AS. Dulu tu siapa? Nabi Adam AS, sehinggalah Nabi Isa AS dengan kalimah yang sama dibawa oleh Rasulullah. Apa dia kalimah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maknanya? Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Hanya Allah saja yang layak disembah. Perkataan ini disebut oleh siapa? Disebut oleh Nabi Adam AS, disebut oleh Nabi Ibrahim. Seluruh Nabi dan Rasul menyebut kalimah yang sama. Last baru kita tahu, baru kita dapat belajar kalimah itu daripada Rasulullah SAW. Allah dah bagi tahu dekat Nabi Adam, kau nak sembah aku seorang, aku saja yang layak disembah. Dan Muhammad ini kan ada kalimah kedua, Muhammadur Rasulullah. Muhammad ini aku kenalkan kepada engkau wahai Nabi Adam, aku kenalkan kepada engkau dahulu, nanti dia akan wujud satu hari nanti. Maka Allah kenalkan baginda Nabi Adam dulu, baginda Nabi Muhammad SAW dulu, pada Nabi Adam AS. Allah dah kenalkan Nabi Muhammad kepada Nabi Adam. Waktu tu Nabi Muhammad tak ada lagi, Allah dah kenalkan dulu. Maknanya inilah insan yang paling mulia. Jadi kita kena kosongkan hati, kita kena lahirkan dalam hati kita ini kepercayaan bahawa Allah sahaja yang layak disembah dan tidak ada Tuhan lain. Dan Allah saja yang mempunyai sifat-sifat kemuliaan, dan Allah sajalah menguasai alam ini. Kuil ataupun patung, dia tak ada sifat ketuhanan. Apa dia sifat ketuhanan? Sifat ketuhanan ini dia boleh menjadikan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Kita sebelum ni ada ke tak ada? Tak ada. Tapi Allah boleh jadikan kita ada daripada juzuk yang lain. Juzuk yang lain maknanya apa? Kita ini dijadikan oleh Allah SWT daripada tanah, jin daripada api, malaikat daripada cahaya. Allah menjadikan sesuatu itu bukan daripada juzuk yang sama. Kita ni nak buat meja daripada juzuk yang sama, kayu. Kejap lagi ada orang letak kat sini kerusi kayu, kayu juga. Mimbar, mimbar ni mamar kan. Kalau mimbar masjid lain dia ada yang kayu, ni rak kayu. Jadi juzuk yang sama. Kita nak buat sesuatu tu daripada juzuk yang sama. Hebatnya Allah Ta'ala yang perlu kita isi dalam hati kita ini, bahawa Allah menjadikan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Itu makna yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini, bahawa kita kena percaya, kosongkan hati ini kepada benda-benda lain, dan isi dalam hati ini dengan beriman kepada Allah SWT. Itu antara nak datangnya khusyuk dalam solat. 3. Dan ada pun hantarannya, maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang akan datang. Baik, kita nak katakan tempat hantaran ni, maknanya kita nak bagi tahu bahawa
ilmu tasawuf ini, tumpuan kita nak bicara tentang ilmu tasawuf ini pada mana? Kita nak membicarakan tentang akhlak kita, hati kita. Kita nak ukur keikhlasan hati kita dengan apa? Kita akan hadap satu persatu. Melalui kitab ini kita akan tahu bagaimanakah keadaan hati kita sekarang. Adakah kita ini dah confirm ahli syurga, ataupun kita ini masih lagi ada butir-butir kejahatan di dalam hati kita. Kalau ada biji-biji benih yang jahat di dalam hati kita ni, kita kena buang. Jadi kita akan belajar satu persatu tentang kitab ini. Baik, sikit lagi kita ambil 3 poin. Yang keempat, adapun hukum mempelajari ilmu tasawuf ini, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia pesan kepada kita, mempelajari ilmu tasawuf adalah hukumnya fardu ain. Setiap orang ni setiap orang wajib. Berlainan pula dengan fardu kifayah. Fardu kifayah macam mana? Senang saja. Ada AJK masjid yang reti uruskan jenazah, kita terlepas, tak payah buat. Jadi setiap ada kematian, kita akan call ataupun telefon, hello Tok Imam, ni lorong ni ada sahabat kita telah meninggal dunia. Jadi AJK masjid pun datang. Jadi jiran-jiran lain tu tak perlu uruskan dah. Sebab apa? Ada AJK telah dilantik untuk menguruskan jenazah yang tersebut. Maka tanggungjawab untuk menguruskan jenazah itu tidak terjadi atas kita. Sebab apa? Ada AJK yang dah tahu, yang dah alim tentang pengurusan jenazah. Tetapi kalau fardu ain, nak tak nak wajib belajar. Nak tak nak macam mana? Allah Ustaz, saya ni kerja pagi, malam pula nak jaga pasal malam. Cari jalan. Kalau tanya saya tak ada jawapan. Macam mana tuan-tuan nak selit-selit masa tu, kena wajib belajar juga. Sekurang-kurangnya kita dengar majlis ilmu tu. Jadi jangan telinga ni kita tak dengar langsung, nanti kita belajar bab telinga. Baik, yang kelima, dan ada pun tempat ambilnya adalah daripada Al-Quran dan yang mulia dan hadis Nabi SAW. Tak ada benda lain lah sumber tempat untuk kita ambil untuk mempelajari ilmu tasawuf. Tak ada sumber lain lah kecuali Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka bila kita nak belajar tentang hati, kita nak ukur kita punya kekuatan hati itu macam mana, keikhlasan hati macam mana, inilah yang dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Tuan-tuan jangan ingat saja zikir tu orang dah jadi sufi lah. Tak. Zikir itu adalah salah satu jalan untuk membersihkan hati kita. Membaca Al-Quran tu, ilmu tasawuf juga adalah salah satu jalan lagi. Tadi zikir, jalan kedua membaca Al-Quran. Jalan ketiga apa dia? Menunaikan, memperbanyakkan perkara-perkara sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, saya rasa untuk permulaan sekadar ini sahaja dahulu saya menceritakan tentang ilmu tasawuf yang ada di dalam kitab ulama kita, iaitu kitab Penawar Bagi Hati. Jadi insya-Allah dalam kitab ini secara ringkas kita akan belajar tentang anggota badan kita. Apakah dosa-dosa yang selalu kita buat daripada anggota badan kita, iaitu mata, telinga, lidah, perut, faraj. Faraj ni kemaluan. Dan 2 tangan, 2 kaki. InsyaAllah kita akan kongsi bersama-sama. InsyaAllah moga-moga kita mendapat manfaat. Dan insya-Allah juga kita doa kepada Allah SWT supaya Allah turunkan beribu-ribu malaikat untuk mencatat nama kita, mencatat nama ayah kita, mencatat nama ibu kita, mencatat nama pasangan kita dan zuriat kita untuk dibawa sebagai amalan kebajikan, berkongsi bersama dengan mereka. Dan insya-Allah kita doakan kepada Allah SWT, Allah akan masukkan kita bersama-sama insan-insan yang kita sayang ini ke dalam syurga Allah yang kekal abadi. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf daripada saya kalau ada terkasar bahasa, dan mohon maaf juga mengambil masa tuan-tuan yang lama. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.